Selamat pagi. Ini adalah hari yang keempat Anak Syifa bersekolah. Anak Syifa sekolah pagi sahaja buat masa ni. Sebab sekolah tak cukup kaki tangan untuk monitor semua budak-budak masa kantin. Dan juga Anak Syifa ni belum totally free diaper. Belum confident lagi nak bagi dia keluar tanpa tu. Jadi kalau kat sekolah sini, diorang tak jaga kalau budak-budak pakai diaper ni. Jadi dia boleh melenjun the whole day. So I don't want that. Dan I don't think dia belum ready lagi untuk makan kat kantin. Risau dia baling-baling makanan kat, itu yang kita risau. So buat masa ni, maybe bulan pertama ni mungkin pergi pagi saja, and we'll see how it goes, progress dia. So sebab tu kat rumah dia memang tak pakai diaper. Itulah, tak cukup strict dengan dia pasal diaper ni. Kadang-kadang bagi pakai pull up diaper sebab busy buat benda lain. So dia macam on and off. Patutnya kena biarkan walaupun the whole day kan. So ada kalanya kita orang keluar pakaikan dia juga diaper. Itulah masalahnya. Jadi dia lambat sikit. But dia dah tahu dah kalau dia nak kencing dia akan cakap. Sometimes accidents happen. So this kind of thing. So sekarang nak masuk pukul 8. Syifa ada another 10 minutes untuk sarapan. Buat breakfast untuk suamiku iaitu telur dadar ni campur dengan gula. Adalah telur yang dah aku akan masukkan gula. Dan kita pukul macam ni. Kemudian dengan sedikit butter. Sebab lakiku dia suka butter, dia tak suka minyak . Wow. Tu dia breakfast simple untuk suamiku hari ni. Biasanya telur goyang tau, tapi hari ni dah aku buat cara lain pula. Bagi yang manis pula pagi ni. Dan aku tak makan benda-benda macam ni. Tak masuk tokak Dan. Budakmu kebangun tidur tapi dia dah mandi. Ni muka pagi. Dia buat sarapan untuk bapak dia macam tu, dia pun nak. Ni dia at the moment ni makan kuat ni budak ni. Ya, makan kus semangat ni. Janganlah kau jadi kus semangat juga ya. Siang papa ke? Ada yang papa tak? Ni senyum lah dia. Alah. Dark face dan dark face. Syifa. Apa blue? Non, le plus facile pas quoi. Non. Assalamualaikum, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Jom kita masak masakan tu hari ini. Ini adalah ayam yang telah dimarinatkan dengan sos tiram, serbuk kunyit dan garam. Kemudian kita nak masukkan ke dalam kita punya mixer atau blender atau food processor ya. Menu kita hari ini adalah menggunakan bahan-bahan yang tak habis sebelum ini. So ini adalah daging ayam dah ada daging lepas tu ayam kan. Ini adalah ayam yang dah aku marinate malam tadi. Kalau you all tengok vlogku sebelum ini, dah aku ada buat ayam kunyit. So ini adalah ayam tersebut tapi dah aku tambah dengan sos tiram begitu. Kita masukkan 5 ulas bawang putih ya, yang telah dihiris halus ya, supaya dia well blended. Kalau tak kan ada kotol-kotol pula tak blend. Kemudian bahan seterusnya adalah ayam semalam atau ayam yang tak habis. Mana-mana makanan yang tak habis tu kita masukkan je lah semua untuk mengelakkan pembaziran. Ini rasa ni ayam bakar tu, ayam bakar yang dah aku buat tu tak habis-habis kan. Ataupun yang no. Ini adalah nasi ayam ni, ayam daripada nasi ayam yang tak habis. Jadi dah aku momokak pula budak ni aku cakap. So ini adalah ayam daripada nasi ayam yang tak habis. Kita guna semua yang tak habis tu. Dan masukkan taufu. Ini adalah taufu dalam kotak ya, taufu lombek, siadam boli. Tak masak-masak, aku juga yang masakkan. Kita masukkan semua sekali dalam food processor ini ya. Kita menggunakan bahan-bahan yang tak habis you all. Elakkan pembaziran ya, penjimatan yang maksimum. Okey, ini pula adalah cendawan hitam. Kalau kat sini dipanggil cendawan Cino. Yo. Cendawan Cino ni kita kena rendam dulu dalam air bagi dia kombang. Sekombang-kombang. Bila dah kombang, barulah kita potongkan halus-halus. Sebab dah aku nak masukkan dalam dah aku punya food processor tu. Jadi marilah kita potonglah dia dulu.
patut kalau masuk dalam food processor tu kita tak payahlah potong kocik-kocik kan. Tapi aku terlebih rajin hari ni, jadi aku pun potonglah kocik-kocik gitu. So you all kalau rajin macam daku, you all potong-potongkan lah sebelum masukkan dalam food processor tu ya. Takut jahanam pula pisau food processor kita tu kan. Dah lah sekedar buat ponoh food processor tu kita masukkan ayam lah sebagainya kan. Tapi kalau you all tu pemalih, korang pemalih dimasukkan terus sekedar bak tu cendawan tu ha. So you all tunjuklah you all ni rajin ke pemalih. Gitu. Lepas tu kita masukkanlah cendawan tu dalam kita punya bendalah ni ya. Ponoh suka dabak ponoh dengan isi. Tu dia. Lepas tu nak masukkanlah topong jagung. Topong jagung tunjuk 2 kali apa hal. Tunjuk 2 kali tunjuk lagi 3 kali. Satu sudah besar tepung jagung. Masukkan secara pelan-pelan, lepas tu kita tekan-tekan ya. Sebab suka dabak nak ponoh tu bokeh tu Apa lagi kita nak masuk lepas ni tunggukan jeng. Bahan seterusnya adalah 1 sudu kecil serbuk ayam ya, dia dan juga daun bawang fresh yang aku tanam gitu. Masukkan semuanya ke dalam itu, kita gunting-gunting lah dulu. Pun aku tak faham kenapa aku nak gunting-gunting atau itu adalah food processor. Oh ya, dah aku tahu sebab aku takut ia ni tidak memproses secara betul sebab punyalah banyak penduduk di dalam food processor itu dirisau dan dibimbangkan ianya tidak diproses secara halusnya seperti yang dah aku mahukan kerana sangat penuh penduduk di dalam bekas itu. Gitu. Selepas itu kita blend lah dia sampai dia betul-betul hancur ke semuanya dan ini adalah result dia jeng. Ni kita buat nuggets pun boleh tapi hari ni aku tidak mahu ya. Ini adalah minyak yang telah dipanaskan. Aku guna minyak recycle iaitu minyak menggoreng ayamku. Panaskan dia dan kita masukkan bahan tumis ada itu dia bawang merah halia, bawang putih. Kita tumis sampai dia wangi dan naik bau. Kemudian marilah kita masukkan 4 sekawan iaitu 1 kayu manis, 2 bunga lawang, 4 bunga cengkeh, 2 pelaga. Dan aku punya bunga lawang ini sudah hancur-hancur semuanya. Aku tak tahu kenapa dan mengapa. Jadi kita tumiskan dia sehingga dia baunya amat wangi semerbak satu rumah kita dan agak sedikit garing. Ya, kita tumiskan dia ya. Dan tambahkan air mengikut sukati anda ya. Kemudian saya nak masukkan serbuk ayam seperti biasa. Kali ini adalah 3 sudu kecil serbuk ayam atau chicken powder atau cube ayam pun anda boleh guna sama sahaja. Kemudian garam secukup rasa. Dan kacau dia bagi dia sebati, biarkan dia mendidih. Bila dia dah mendidih, dah aku masukkan kita punya bahan yang kita dah kisar tadi, bulat-bulatkan dia menjadi dia berbola ayam. Seperti anda lihat, banyaknya berbola-berbola itu berenang-renang dengan sukarianya di antara satu sama lain. Ya, mereka gembira dapat berenang-renang di dalam sup itu. Macam mana nak tahu dia dah masak? Lebih kurang dah masak adalah bila dia timbul di permukaannya. Samalah macam bila kita buat buah Melaka kan. Bila dia sudah masak, dia akan timbul di permukaan. Begitulah juga dengan kita punya berbola ayam itu. Tapi kita nak biarkan dia berenang-renang walaupun dia dah timbul masak tu pun it's okay. Okey, sekarang sebab mereka semua sudah muak untuk berenang bersama-sama, marilah kita keluarkan mereka dengan hati-hatinya supaya kita tidak terkautlah rempah-rempah kita yang 4 sekawan itu. 4 sekawan itu biarkan mereka bermesra selama-lamanya di dalam air itu. Kita nak keluarkan berbola-berbola itu sebab kita nak masukkan pula kita punya mi Vietnam. Dan aku panggil mi Vietnam, kalau dalam bahasa Londonnya adalah rice stick. Dalam bahasa Inggerisnya namanya rice stick. Jadi kita keluarkan dulu berbola-berbola ayam itu.
untuk clearkan ya surrounding di dalam sup itu untuk kita punya mi pula berenang dengan bebasnya. Itu dia peserta kita yang berikut, iaitu peserta kita yang akan masuk Olimpik dalam air. Itu adalah mi Vietnam atau rice stick. Aku tak tahu panggil mi Vietnam. Aku main hantam je nama dia mi Vietnam. Sebab kalau pergi restoran Vietnam biasanya ada mi seperti ini. Mi Vietnam atau rice stick ini kita kena rendam dulu ya tuan-tuan dan puan-puan. Rendam tidaklah lama, dalam 15 minit ke jadilah. Ikut instruction dekat paket itu sendiri ya. Ianya bergantung kepada jenis mi itu sendiri. Tapi yang ini kena rendam dulu. So bila dah rendam, kita rebus tu sekejap je dia dah masak. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itu dia sudah ready. Kita masukkan dulu mi, kemudian berbola-berbola ayam itu. Banyakkan berbola-berbola sebab yang rumah ini ada hok jate-jate yang makan banyak. Terpulang ya. Kalau kita nak ramai tu kenalah bagi-bagikan mengikut jumlah anak-anak kita. Saya dah masukkan sup, sekarang nak masukkan salad. Ini adalah salad lettuce ya. Kemudian masukkan daun ketumbar Jawa atau daun ketumbar Vietnam. Ini adalah yang dah aku tanam sendiri, seciput-ciput je. Itu adalah kita makan dengan cili. Melayu totok kena makan dengan cili. Itu dia, lunch kita dah siap. Bon appétit. Review apa? Jadi lunch hari ini chicken ball.
Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.